Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, murid-murid. Selamat pagi. Ustaz harap kamu semua sihat. Okey, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Jadi sebelum memulakan pembelajaran, mari kita sama-sama melihat dulu sudutan video ini. Ayah, saya rasa gementar lah pertandingan robotik esok hari. InsyaAllah, Alif boleh buat yang terbaik. Pastikan Alif baca doa dulu sebelum pertandingan. Doa apa tu ayah? Bacalah doa penerang hati. Doa supaya dimudahkan segala urusan. Doa ni kita boleh baca di dalam hati ataupun dengan kuat. Bukankah Allah itu mempunyai sifat sama? Sifat samak tu apa ayah? Allah bersifat sama bermaksud Allah maha mendengar setiap sesuatu. Sama ada bunyi yang sangat kuat atau yang terlalu perlahan. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah itu tidak terbatas. Subhanallah. Hebatnya Allah. Jadi, kita sebagai orang Islam wajib beriman dengan sifat sama Allah. Terima kasih ayah. Sama-sama Alif. Jadi murid-murid, okey, apa yang kamu dapat faham tentang video tadi? Jadi, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah sifat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa dia yang dimasukkan sama tu? Sifat sama tu apa yang dimasukkan dengan sifat sama? Berdasarkan video yang kamu tonton tadi. Okey, pengertian sama. Sama tu bermaksud Allah maha mendengar setiap sesuatu, sama ada yang kuat ataupun yang sangat perlahan. Maksudnya, pendengaran Allah tu berbeza daripada pendengaran makhluk. Siapa ni makhluk ni? Makhluk ni contoh macam kita manusia, haiwan, itu makhluk. Jadi, Allah tu maha mendengar, tapi pendengaran Allah tu berbeza dengan makhluk. Contoh macam mana? Okey, contoh kita manusia. Kita manusia mendengar melalui telinga. Tapi Allah tak sama dengan makhluk. Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tu tidak terbatas. Macam kita nak dengar jadi, kita kena guna telinga untuk mendengar. Haiwan pun nak dengar bunyi apa kena guna telinga. Tapi Allah tak sama dengan makhluk, dengan manusia. Dan pendengaran Allah ni tidak terbatas. Contoh kita manusia, pendengaran kita terbatas. Contohlah macam Ustaz. Kalau bunyi tu yang jauh sangat, kita boleh dengar tak manusia? Contoh kita sekarang kat Seremban. Kita boleh dengar tak bunyi yang berada dekat Johor, kat yang tempat yang jauh? Tak boleh kan? Sebab kita tak mampu untuk mendengar bunyi yang jauh. Dan kalau bunyi terlalu kuat pun, manusia akan menyebabkan telinga kita pecah dan rosak. Jadi itu menunjukkan pendengaran manusia ni terbatas. Ada had dia. Kalau jauh sangat kita tak boleh dengar. Kalau kuat sangat pun telinga kita akan rosak. Jadi pendengaran Allah ni tidak terbatas. Sebab tu macam tadi kita tengok sudutan video tadi. Dia nervous, dia takut nak pergi pertandingan robotik. Lepas tu ayah dia suruh buat apa? Ayah dia kata kamu berdoalah pendengar hati. Sebab apa? Sebab Allah tu maha mendengar. Sebab tu kalau kita berdoa, kita apa yang terlintas dalam hati pun Allah tu boleh tahu, boleh dengar. Walaupun kita tak cakap, macam kalau kamu dengan Ustaz, kalau kamu cakap dalam hati, Ustaz tak boleh dengar. Kan? Macam kamu cakap apa, Ustaz tak boleh dengar. Sebab apa? Benda tu dalam hati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa yang terlintas dalam hati ni, walaupun kita tak cakap, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Sebab itulah Allah tu bersifat dengan sama, iaitu maha mendengar. Okey, jelas murid-murid? Okey, hukum. Apa hukum kita sebagai orang Islam beriman dengan sifat sama Allah SWT? Sebagai orang Islam, hukum dia
ialah wajib. Kita orang Islam ni, hukum kita wajib beriman dengan sifat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti yakin dan percaya yang Allah tu bersifat sama. Allah tu boleh mendengar segala sesuatu. Okey, seterusnya dalil nakli yang menunjukkan sifat sama, yang membuktikan Allah tu bersifat sama, iaitu melalui surah Al-Baqarah ayat 224. Wallahu sami'un alim, yang bermaksud, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Berdasarkan ayat ni, Allah dah sebut, dia kata Allah ni sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Allah sentiasa mendengar. Kalau kita berdoa, kita merintih apa, Allah sentiasa mendengar. Apa yang terlintas dalam hati kita pun tidak akan terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya dalil aqli. Okey, tadi tu dalil nakli. Dalil nakli ni adalah ayat Al-Quran. Dalil aqli ni adalah berdasarkan kefahaman akal kita, iaitu Allah memiliki, apa yang membuktikan Allah tu bersifat sama melalui dalil akli ialah kalau kita lihat Allah tu memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Jadi mustahil lah bagi Allah tu bersifat kekurangan seperti tak boleh dengar. Contohlah kalau Allah tu tak boleh mendengar, maknanya tu mustahil lah. Maknanya dia bukan Tuhan lah kalau macam tu. Macam kita ada tempat yang kita boleh dengar. Contoh sahabat-sahabat kita yang tak boleh mendengar, itu satu kekurangan bagi dia. Tapi Allah, sifat kekurangan tu, tidak boleh mendengar tu, itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Kerana Allah ni memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Pendengaran Allah dan manusia atau makhluk ni tak sama. Contoh kita sendiri pun, kalau bandingkan pendengaran manusia dengan makhluk lain, contoh anjing ke haiwan lain, pendengaran kita pun tak batas, yang jauh kita tak boleh dengar. Ada setengah haiwan kadang tu pendengaran dia tu lagi tajam daripada manusia. Benda yang jauh berpuluh kilometer dia boleh dengar. Kita dah jauh sangat tu, kita dah tak mampu dah nak dengar. Itu menunjukkan kelemahan manusia, kekurangan manusia. Maknanya pendengaran manusia ni terbatas. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, murid-murid, cukup setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap kamu semua faham. Kalau tak faham boleh tanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.